Hai semua, selamat pagi. Hari ini kita akan masuk kepada subtopik 4.3, sektor pengurusan sisa dan air sisa. So, untuk topik ini kamu boleh juga rujuk pada buku teks kamu, muka surat 60 dan 61. Isu sosio-saintifik dalam sektor pengurusan sisa dan air sisa. Okey, pada era serba moden ini, masyarakat sepatutnya lebih peka dalam menguruskan sisa pepejal serta air sisa. Okey, sisa pepejal ini yang kita tahu adalah apa-apa benda yang dilupuskan atau telah rosak. Contohnya, kertas yang telah kita gunakan, plastik yang telah kita gunakan dan sebagainya. Manakala air sisa pula adalah contohnya air kumbahan ataupun air terpakai yang kita guna secara domestik di rumah, air pertanian, air sisa kumbahan kilang dan sebagainya lah. Okey, kenapa kita perlu lebih peka dalam menguruskan sisa pepejal dan air sisa ini? Hal ini demikian kerana perubahan gaya hidup dan sosial budaya, peningkatan prasarana dan ekonomi serta pertambahan bilangan penduduk dunia telah meningkatkan pembuangan sisa pepejal dan air sisa. Jadi mari kita lihat dengan lebih terperinci berkenaan isu inilah. Okay, yang pertama, kumbahan, sisa kimia serta sampah sarap yang dibuang ke sungai dan laut telah mengganggu ekosistem sungai dan lautan serta kawasan berhampiran. Okay, macam mana dia mengganggu ekosistem sungai dan lautan? Okay, dalam sungai dan lautan kita tahu ada hidupan akuatik seperti ikan dan sebagainya kan. Tumbuhan pun ada. Jadi sekiranya kumbahan ataupun sisa kimia ni sampah sarap kita buang begitu sahaja ke dalam sungai dan laut, apa yang berlaku? Okay, ikan ataupun hidupan lain dalam sungai dan lautan ini mungkin akan makan sisa kimia ataupun sampah sarap ini. Jadi mereka akan mati dan mengganggu ekosistem itu sungai. Okay? Dan juga lautan lah. Yang kedua, sisa makanan yang tidak dilupuskan dengan baik juga boleh menyebabkan pencemaran alam sekitar. Okay, makanan yang tidak dilupuskan dengan baik, bila dia sudah bangas, dia akan timbul bau yang tidak menyenangkan. Jadi boleh menyebabkan salah satu pencemaran bau ataupun pencemaran alam juga. Okay. Seterusnya, penjanaan, pengurusan dan penguraian sisa pepejal menyumbang kepada peningkatan gas rumah hijau. Hal ini menyebabkan berlaku perubahan iklim dunia. Okay, bagaimana dia berlaku? Okay, kita lihat gambar aja ini. Okay, bahagian atas ada matahari kan? Okay, pancaran matahari dia akan mengena pada bumi kita. Bumi berada di sini. Okay, bumi kita dilindungi oleh satu lapisan yang kita sebut sebagai lapisan ozon. Okay, apabila pancaran matahari mengena bumi, bahang bumi yang dipancarkan akan terlepas ke angkasa. Okay? Okay, apabila wujud dalam keadaan semula jadi, gas rumah hijau membantu mengawal suhu permukaan bumi. Okay, maksudnya, lapisan ozon ini di bawah dia ada gas rumah hijau dalam kuantiti yang sedikit. Dia membantu mengawal suhu permukaan bumi. Tapi bila dia terlalu banyak, okay, contoh gas rumah hijau di sini ada karbon dioksida, gas metana dan juga nitrus oksida. Okay, bila dia dilepaskan dengan banyak ke atmosfera, dia akan terperangkap di bawah lapisan ozon ini. Apabila dia terlalu banyak, apabila ada pancaran matahari, dia menghalang itu haba daripada keluar ataupun dibebaskan. Jadi dia terperangkap di sini. Apabila terperangkap, haba itu terperangkap, maka dia akan secara tidak langsung meningkatkan suhu bumi, suhu permukaan bumi. Okay? Jadi seterusnya menyebabkan pemanasan global. Itu yang kita kaitkan dengan perubahan iklim dunia. Disebabkan oleh kesan gas rumah hijau. Okay, kita teruskan. Kira-kira 268 juta tan kertas dihasilkan setahun. Bagi menghasilkan 1 tan kertas sahaja, kita memerlukan 2 hingga 4 tan batang kayu. So, 1 tan kertas bersamaan dengan berapa kilogram? Yes, 1,000 kilogram. Banyak atau sedikit? Banyak kan? So, berhati-hatilah kita menggunakan kertas. Bukan berhati-hati, kita cermat-cermatlah menggunakan kertas. Okay, kertas juga adalah menjadi penyumbang utama kepada sisa pepejal.
Okey, aplikasi menangani isu sosiosaintifik, pencegahan dan pengurangan. Yang pertama, pengguna digalakkan untuk meminimumkan penggunaan kertas dengan cara mengguna semula kertas-kertas terpakai ataupun menggunakan kertas apabila betul-betul diperlukan sahaja. Okey, seterusnya, pengguna juga dinasihatkan supaya menyediakan makanan untuk isi rumah mengikut keperluan sahaja. Ini adalah untuk mengelakkan pembaziran makanan. Okay, seterusnya, aplikasi menangani isu sosiosaintifik, pengasingan dan kitar semula. Ini kamu pernah nampak ini tong kan? Tong pengasingan sisa pepejal. Okay, pihak kerajaan sebenarnya telah menggalakkan pengasingan sisa rumah sejak tahun 2015 lagi. Dia punya exact tarik adalah ni lah, 1 September 2015. Okay, melalui pengasingan ini, kita dapat mengurangkan pembuangan bahan kitar semula di samping mengurangkan sisa pepejal di tapak pelupusan. Okay, biasanya ada 3 tong itulah, kertas, plastik, bahan lain-lain. Okay, yang boleh dikitar semula kita masukkan ke dalam tong-tong inilah, bahan-bahan ataupun sisa yang boleh dikitar semula. Okay, seterusnya, aplikasi menangani isu sosiosaintifik, konsep 5R, iaitu tolak, kurangkan, guna semula, kitar semula dan pemulihan ataupun dalam bahasa Inggeris, refuse, reduce, reuse, recycle, recovery telah diperkenalkan bagi menggantikan konsep 3R sebelum ini. Okay, sekarang 5R, bukan lagi 3R. Okay, penambahan 2R pada peringkat permulaan dan terakhir, iaitu tolak dan pemulihan, bertujuan untuk mencapai sisa sifar ataupun kosong sisa. Okey, cikgu harap kamu faham. Itu sahaja untuk hari ini berkaitan dengan sektor pengurusan sisa dan juga air sisa. Sekiranya kamu tidak faham, kamu boleh ulang semula tengok video ini, dan sekiranya masih tidak faham, kamu boleh bertanya dengan cikgu. Okey, so itu sahaja. Terima kasih semua.